Dalam video kali ini, topik ketaksamaan linear 7.1b yaitu sifat-sifat ketaksamaan. Sifat-sifat ketaksamaan, oke, yang pertama kita lihat dulu sifat akas bagi ketaksamaan. Oke, perhatikan garis nombor di atas ini. Kita dapat lihat kedudukan E berada di sebelah kiri garis nombor dan B berada di sebelah kanan garis nombor. Maka jika kamu tulis sifat akas bagi ketaksamaan tersebut adalah jika E lebih kecil daripada B, maka B lebih besar daripada E. Maksudnya sifat akas ini kamu boleh wakilkan perwakilannya menggunakan sama ada perwakilan lebih besar ataupun perwakilan lebih kecil. Oke, yang kedua, sifat transitif pula. Oke, perhatikan garis nombor untuk bagi sifat transitif ini. Oke, ada 3 sebutan yaitu E, B dan juga C. Bila kamu hendak menulis dalam bentuk sifat transitif bagi ketaksamaan, kamu perlu tulis jika E lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C, maka E lebih kecil daripada C. Oke, untuk menulis sifat transitifnya, abaikan huruf ataupun sebutan yang di tengah-tengah. Oke, contohnya di sini, tulis sifat akas bagi ketaksamaan yang berikut. Oke, 10 lebih kecil daripada 24. Oke, sifat akasnya kita boleh wakilkan sama ada perwakilan lebih kecil ataupun lebih besar. Maka kalau kita tulis dalam bentuk sifat akasnya, jika 10 kurang daripada 24, maka 24 lebih besar daripada 10. Oke, untuk B pula, negatif 4 lebih besar daripada negatif 13. Maka sifat akasnya kamu boleh tulis jika negatif 4 lebih besar daripada negatif 13, maka negatif 13 lebih kecil daripada negatif 4. Oke, yang kedua, tulis sifat transitif bagi ketaksamaan negatif 5 kurang daripada negatif 1 kurang daripada 9. Oke, macam cikgu cakap tadi, tulis dahulu ketaksamaannya yaitu jika negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1 lebih kecil daripada 9, maka abaikan sebutan di tengah-tengah. Jadi maka negatif 5 lebih kecil daripada 9. Seterusnya operasi asas aritmetik untuk ketaksamaan. Oke, yang pertama, apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau nombor negatif, simbol ketaksamaan itu tidak akan berubah. Oke, tengok contoh yang pertama. Jika E lebih kecil daripada B, oke, ketaksamaannya ialah E lebih kecil daripada B. Kemudian E kita tambah dengan C, maka E tambah C lebih kecil daripada B tambah C. Oke, cikgu tunjukkan dalam contoh nombor. Contoh jika nombornya ialah 5. Jika 5 lebih kecil daripada 8, maka 5 tambah 3 lebih kecil daripada 8 tambah 3. 8 lebih kecil daripada 11. Oke, perhatikan simbol ketaksamaannya tetap tidak berubah. Seterusnya, tengok contoh yang kedua pula apabila melibatkan operasi tolak. Contoh di sini E lebih kecil daripada B. Oke, kita gunakan operasi tolak. Jika E lebih kecil daripada B, maka E tolak C lebih kecil daripada B tolak C. Oke, contoh cikgu tunjukkan dalam bentuk nomor E5. Jika 5 lebih kecil daripada 8, maka 8 5 tolak 2 lebih kecil daripada 8 tolak 2, yaitu 3 lebih kecil daripada 6. Oke, perhatikan simbol ketaksamaannya tetap tidak berubah. Seterusnya, apabila ditambah ataupun ditolak dengan nomor negatif. Jika E lebih kecil daripada B, maka E tambah negatif C lebih kecil daripada B tambah negatif C. Oke, contohnya jika 5 lebih kecil daripada 8. Oke, maka 5 tambah negatif 2 lebih kecil daripada 8 tambah negatif 2. Maka kamu akan dapat 3
lebih kecil daripada 6. Seterusnya untuk operasi tambah atau tolak. Kali ini kita tolak pula dengan nombor negatif. Oke, tengok ketaksamaannya. Jika A lebih kecil daripada B, maka A tolak negatif C lebih kecil daripada B tolak negatif C. Oke, tengok contoh bernombor. Jika 5 lebih kecil daripada 8, maka 5 tolak negatif 2 lebih kecil daripada 8 tolak negatif 2. Oke, 5 tolak negatif 2, 7 lebih kecil daripada 10. Oke, perhatikan simbol ketaksamaannya tidak berubah. Seterusnya, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan satu nombor positif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Oke, tengok yang pertama, jika didarab dengan nombor positif, kedua-dua ketaksamaan itu, maka simbol ketaksamaannya tidak berubah. Jika A lebih kecil daripada B, maka A darab C lebih kecil daripada B darab C. Oke, contoh, jika 2 lebih kecil daripada 6, maka 2 darab 2 lebih kecil daripada 6 darab 2. 2 darab 2 sama dengan 4 lebih kecil daripada 8. Oke, perhatikan simbol ketaksamaannya tidak berubah. Begitu juga apabila kamu menggunakan operasi bahagi. Jika A lebih kecil daripada B, kedua-dua belah ketaksamaan dibahagi dengan C, yaitu integer positif, maka simbol ketaksamaannya tidak berubah. Oke, contohnya, jika 2 lebih kecil daripada 6, maka 2 bahagi 2 lebih kecil daripada 6 bahagi 2, yaitu 1 lebih kecil daripada 3. Seterusnya pula, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan satu nombor negatif, simbol ketaksamaan itu disongsangkan. Oke, contohnya di sini, jika ketaksamaannya ialah A lebih kecil daripada B, kemudian kedua belah ketaksamaan itu kita darabkan dengan nomor negatif, yaitu A darab dengan negatif C. Maka simbol ketaksamaannya akan songsang ataupun kita terbalikan menjadi A darab negatif C lebih besar daripada B darab negatif C. Oke, contoh menggunakan nombor, cikgu tunjukkan di sini. Jika 2 lebih kecil daripada 6, maka 2 darab dengan nombor negatif, contoh nombor negatifnya ialah negatif 2. Dan 6 darab dengan negatif 2. Oke, simbol ketaksamaannya kita akan songsangkan. Tadi negatif, tadi lebih kecil, maka sekarang kita akan tulis lebih besar. Oke, apabila didarabkan dengan nombor negatif. Oke, maka hasilnya ialah negatif 4 lebih besar daripada negatif 12. Oke, itu yang kamu perlu ingat. Oke, begitu juga apabila kamu bahagikan kedua belah ketaksamaan itu dengan nombor negatif. Oke, contoh jika A lebih kecil daripada B, maka A bahagi dengan negatif C lebih besar daripada B bahagi dengan negatif C. Oke, contohnya, jika 2 lebih kecil daripada 6, maka kita bahagikan dengan nomor negatif. 2 bahagi dengan negatif 2, 6 pun bahagi dengan negatif 2. Simbol ketaksamaannya akan songsang. Oke. Tadi lebih kecil, sekarang dia akan jadi lebih besar. Oke, kita lihat hasilnya negatif 1 lebih besar daripada negatif 3. Oke, itu adalah operasi asas aritmetik yang melibatkan pendarapan dan pembahagian untuk kedua belah ketaksamaan dengan nombor negatif. Oke, seterusnya pula adalah songsangan terhadap operasi asas aritmetik. Oke, terdapat dua songsangan. Oke, yang pertama, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab dengan negatif 1, maka simbol ketaksamaan disongsangkan. Oke, tengok contoh di sini. Jika A lebih kecil daripada B dan kita darabkan dengan negatif 1 untuk kedua-dua belah ketaksamaan, maka
A akan jadi negatif A dan B pula akan menjadi negatif B. Okey, otomatik simbol ketaksamaannya akan disongsangkan, iaitu terbalik. Dia akan jadi negatif A lebih besar daripada negatif B. Okey, ini dikenali sebagai songsangan terhadap penambahan. Okey, cikgu gunakan contoh menggunakan nombor. Jika A lebih kecil daripada B, contoh kita menggunakan nombor jika 2 lebih kecil daripada 6, maka kita darabkan dengan negatif 1. Maka 2 darab negatif 1, 6 pula darab juga dengan negatif 1. Ketaksamaannya kita akan songsangkan, akan menjadi lebih besar. Maka di sini negatif 2 lebih besar daripada negatif 6. Okey, ini dipanggil sebagai songsangan terhadap penambahan. Okey, seterusnya pula apabila operasi salingan dilakukan ke atas nombor kedua-dua belah ketaksamaan, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okey, contoh di sini, jika A lebih kecil daripada B, maka 1 bahagi A lebih besar daripada 1 bahagi B. Okey, ini dikenali sebagai songsangan terhadap pendarapan. Okey, tengok contoh menggunakan nombor. Okey, contohnya jika 2 lebih kecil daripada 6, maka apabila kamu lakukan operasi salingan, 1/2 lebih besar daripada 1/6. Okey, simbol ketaksamaannya pun akan disongsangkan. Okey, ini dikenali sebagai songsangan terhadap pendarapan. Nice.